Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa la udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada satu Ramadan, dan satu Ramadan pula jatuh pada hari Jumaat, masya-Allah, penghulu segala hari. Insya-Allah mudah-mudahan kita semua, saya, tuan-tuan yang mendengar kuliah ataupun tazkirah ini mendapat manfaat dan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan, mungkin kita tidak akan menceritakan berkenaan dengan puasa. Tuan-tuan mungkin dah ulang kaji, dah membacanya berkenaan dengan ibadat puasa yang difardukan dalam Ramadan. Satu perkara yang saya nak sebut berkenaan dengan Ramadan, berkenaan dengan Al-Quran, yang mana syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang Allah pilih, Allah Ta'ala pilih untuk diturunkan Al-Quran. Maka Masya Allah, Al-Quran kitabullah merupakan petunjuk kepada kita. Dan sukalah saya pada kali ini untuk nak berkongsi dengan tuan-tuan berkenaan dengan kelebihan ataupun fadilat kita membaca Al-Quranul Karim. Ya, ada beberapa ayat Al-Quran dan juga hadis yang saya akan kongsikan pada kali ini, insya-Allah. Yang pertamanya surah Al-Baqarah ayat yang ke-121. Allah Ta'ala menyebut allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang yang diberikan kitab, mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, dan merekalah orang yang benar-benar beriman kepadanya, dan sesiapa yang kufur dengannya, maka merekalah orang yang rugi. Ini permulaan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah 121. Allah Ta'ala menyatakan antara sifat orang yang beriman, orang yang tidak terpedaya dengan tipu daya syaitan dan juga musuh-musuh orang beriman, iaitu orang yang membaca Al-Quran haqqa tilawatih, dengan bacaan yang sebenar-benar. Mereka baca dan mereka amalkan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran. Itu merupakan tanda orang yang beriman. Ya, di antara sifat orang yang beriman, mereka suka dengan Al-Quran dan mereka baca Al-Quran sentiasa. Tambah-tambah Ramadan ni, kita cubalah, kita cuba baca, kita cuba tadabbur, kita cuba ulang sentiasa bacaan Al-Quran. Lebih lagi kita pada musim PKP ni, kerja tak banyak, tak perlu pergi sana sini, maka ruang dan juga masa untuk kita baca Al-Quran sangat terbuka luas, insya-Allah. Ya. Kemudian ada satu hadis yang Nabi SAW sebut, riwayat Bukhari dan juga Muslim, masalul mu'mini alladhi yaqra'ul Qur'an masalul utrujah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun wa masalul mu'mini alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalit tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun wa masalul munafiqi alladhi yaqra'ul Qur'an kamathalir rayhanah rihuha tayyibun wa ta'muha murrun wa masalul munafiqi alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hanzalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Ni cantik hadis yang Nabi baca, yang Nabi sebut pada kita berkenaan dengan suatu perbandingan orang yang baca Al-Quran. Ada 4 golongan. Maksudnya 1, 2, 3, 4 yang Nabi nyatakan di sini orang yang membaca Al-Quran. Yang pertama, Nabi kata perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti bunga utrujah. Salah satu bunga
yang namanya bunga utrujah, baunya harum dan rasanya lazat. Orang beriman yang baca Al-Quran ibaratnya apa? Ibarat bunga utrujah, yang mana bunga ni bau harum, rasanya pun lazat. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, Nabi ibaratkan seperti buah kurma. Buah kurma. Sebab apa? Sebab buah kurma ni bau tidak ada harum pada buah kurma. Tapi rasanya manis. Rasanya manis. Orang munafik yang membaca Al-Quran ibarat sekuntum bunga, baunya harum tapi pahit rasanya. Dan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran, dia seperti bunga hanzalah, tidak berbau dan rasanya pahit. Kan? Maka orang beriman yang baca Al-Quran, baunya harum dan rasanya lazat. Maknanya apa? Dia melakukan kebaikan, di luarnya baik dan di dalamnya baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis lagi Nabi sebut, Inna Allah Ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwama wa yada'u bihi akharin. Allah Ta'ala mengangkat sesuatu kaum dengan Al-Quran dan menjatuhkan yang lain juga dengan Al-Quran. Ya, orang yang ikut Quran, orang yang selalu bersama dengan Al-Quran, Allah Ta'ala akan angkat dia. Manakala orang yang tidak ikut Al-Quran, orang yang lawan Al-Quran, nescaya orang ni akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin masa hidup atas dunia dia ni kuat menentang Al-Quran, tak ikut Al-Quran, mungkin dia hebat, dia kaya, dia dapat jawatan, dia diberi segalanya. Tapi di hari akhirat dia akan dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Dia akan mendapat siksaan yang sangat dahsyat di sisi Allah. Sebab hidup kita ni hidup yang wawasannya wawasan akhirat, kan? Bukan hanya untuk kehidupan dunia semata-mata. Ya. Sebab itu istilah azan yang kita laungkan ataupun yang bila laungkan hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, turutan dia. Ya, mari semayang, mari menuju kejayaan. Itu prasyarat bagi orang yang nak berjaya dunia akhirat. Yang pertama apa? Mari semayang dulu. Hayya 'alas solah, hayya 'alas solah, mari semayang, mari semayang. Kemudian baru sebut hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Maknanya apa? Nak berjaya ni mulakan dengan hubungan yang baik bersama Allah Subhanahu wa taala, jaga solat. Dah tu ramai tu orang yang berjaya tak semayang, dia hanya berjaya dunia. Ya, dunia Allah bagilah ke dia, tapi di akhirat dia dimurkai dan mendapat balasan yang sangat dahsyat di sisi Allah. Okey. Kemudian disebut lagi dalam riwayat, juga riwayat Al-Bukhari, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkannya kepada orang lain. Ini Masya Allah hamba yang terbaik, makhluk yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia? Dia belajar Al-Quran dan dia mengajarkan Al-Quran yang dia dah belajar itu kepada orang lain. Maka ini sifat yang terbaik yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maknanya pekerjaan yang terbaik di sisi Allah iaitu berkenaan dengan Al-Quran, kan? Dia baca, dia belajar Al-Quran dan dia mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Sebab tu kita bagi orang yang nak belajar Al-Quran ni, kita kena support, kita kena sokong 100%. Ya, orang yang nak belajar tahfiz, orang yang nak mendirikan ma'had tahfiz, guru-guru yang bertugas mendidik anak-anak tahfiz, mereka ni dihormati.
mereka ini mesti kita sokong 100%. Sebab apa? Sebab mereka ni orang yang terbaik. Nabi sebut pekerjaan yang terbaik orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Sebab tu anak-anak kita dan kita sendiri pun kena terbiasa dengan Al-Quran. Hadis lagi Nabi sebut, la hasada illa fisnatain, rajulun atahu Allahul Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, wa rajulun atahu Allahu mala fahuwa yanfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Ini juga satu hadis yang baik. Nabi kata tidak boleh dengki. Dengki ataupun hasad ini satu dosa lah, Nabi larang. Tapi ada beberapa perkara yang dibolehkan kita berhasad. Ada dua Nabi sebut. La hasada, tidak boleh kita berdengki dengan orang, tidak boleh kita berhasad dengan orang, kecuali dua. Illa fisnatain, dua. Dua orang ni kita boleh berdengki dengan dia. Siapa dia? Lelaki yang diberikan Al-Quran oleh Allah dan dia beramal dengannya pada waktu malam dan siang. Kita tengok seorang lelaki yang diberi kefahaman berkenaan dengan Al-Quran, dia mengajar, dia mendidik masyarakat dengan Al-Quran siang dan malam. Orang ni kita patut berdengki dengan dia. Dibolehkan berdengki. Allah, dia je, takkan dia je yang reti baca Quran, yang reti ajar, yang boleh ajar Quran pada masyarakat. Aku bila? Jadi orang ni kita boleh berdengki. Dengki macam mana? Dengki ni bukan nak jatuhkan dia. Dengki ni kita pun nak jadi macam dia. Nak jadi macam dia, nak reti Quran macam dia, dan cuba nak ajar Al-Quran pada orang sebagaimana dia sendiri. Itu maksud dia, kan? Kemudian lelaki yang diberikan harta lalu dia belanjakannya ke arah kebajikan pada waktu malam dan siang, kan? Seorang lelaki yang diberikan harta, dia ada harta, kemudian dia infakkan, dia belanjakan hartanya untuk kebaikan, untuk manfaat orang pada waktu malam dan waktu siang. Ini juga kita patut berdengki lah, kan? Kita nak jadi macam dia, supaya kita boleh diberikan rezeki, kemudian kita boleh infakkan harta kita, kita boleh belanjakan, dermakan harta kita pada siang dan malam, kan? Terutamanya bulan Ramadan lah tuan-tuan. Di samping kita dengan tadabbur, dengan baca Quran, dengan sentiasa melazimi Al-Quran, kita juga tidak lupa untuk sentiasa cuba berinfak. Kalau boleh jangan berlalu sehari dalam Ramadan kita tidak bersedekah, kita tak menderma. Kalau boleh setiap hari di bulan Ramadan ni ada infak kita, ada sumbangan kita. Satu Ramadan hari ni ada, kita derma. Esok ada lagi. Tak perlu banyak, kan? Tapi berterusan. Hari ni satu Ramadan kita ambil satu nombor akaun Mahat Tahfiz, kan? Kita cari Mahat Tahfiz, kita minta nombor akaun, buka my bank tu ataupun saya ambil klik transfer, kan? Esok 2 Ramadan cari pula madrasah pusat tahfiz yang lain, ataupun mana-mana NGO kebajikan yang membantu masyarakat, minta nombor akaun dia, transfer. Tak banyak, tak perlu banyak, terpulang lah 10-20 ringgit lebih, bagi 100-200, kan? Hingga Ramadan pula hari Ahad cari pula akaun bank, mana-mana pusat, mana-mana madrasah, mana-mana masjid, apa saja, maka kita transfer. Sekarang nak keluar tak boleh, PKP, kan? Jadi ada alternatifnya, kita dapatkan nombor akaun dan kita sumbangkan, kita berikan. Besar sangat pahala bersedekah. Sebab harta kita ni ada dua.
kan. Macam orang beli rumah ni lah, ada rumah freehold, ada rumah leasehold, kan. Rumah pemilikannya sementara, kemudian pemilikannya kekal. Harta pun sama lah, harta kita pun ada milik sementara, milik kekal, kan. Yang dalam poket kita tu, yang kita simpan dalam bank tu, yang kita susuk sumbat bawah bantal tu, dalam lemari tu, itu harta kita, harta yang milik sementara. Sementara je harta ni. Sebab apa sementara? Sebab mati, bila mati habis. Tak ada buat masuk kubur harta ni. Duit dalam bank, duit yang kita simpan, harta barang kemas sebagainya tu, bila mati kita masuk kubur dengan tinggalai kain kapan saja. Dan semua harta-harta yang kita ada tadi tu akan difaraidkan, akan dipusakakan. Sila hari bulan anak-anak waris kita bergaduh, bertumbuk, budak berebut harta kita, kan. Jadi mana milik kita kekal? Tak ada harta ni. Harta ni kita akan tinggalkan. Maka sebenarnya harta tu milik kita yang sementara, kan. Lalu macam mana kita nak tukar harta yang milik sementara ni menjadi harta milik kekal? Kita hantar siap-siap pos awal-awal pada Allah Ta'ala dengan cara sedekah. Bila kita sedekah, bila kita infak, bila kita derma ni, maka sebenarnya itulah harta kita, milik kita yang kekal di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, bila kita sedekah dan bila kita mati, itulah harta kita. Ya, dan pahalanya berpanjangan insya-Allah sampai ke hari kiamat, kan, pahalanya. Lepas tu lah dia lain, kan, iza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salas, kata Nabi. Bila mati anak Adam ni terputus semua amalan dia. Bahasa kita hari ni talian hayat, terputus semua dah talian hayat dia kecuali 3. Antaranya apa? Sedekah jariah. Yang dia duk sedekah, yang dia duk infak tu, maka itulah yang akan mengalihkan pahala sentiasa kepada dia. Jadi sedekah ni maka sangat besar pahala dia. Bagi orang yang sentiasa bersedekah, kita patut cemburulah. Dan Nabi kata boleh berdengki dengan orang ni. Berdengki dengan maksud bukan kita nak jatuhkan dia, tidak, kan. Berdengki dengan makna kita pun nak jadi macam dia, nak jadi macam dia, nak ikut cara yang dia buat. Itu maksud dia. Jadi dua Nabi kata, boleh kita nak hasad, boleh kita nak berdengki, kan. Baik, kemudian hadis juga lagi Nabi kata, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat, yakni pertolongan kepada tuannya yang membacanya. Maka orang yang baca Al-Quran, Al-Quran merupakan syafi'an, ya, pemberi syafaat kepada pembaca tu. Bila dan di mana? Di hari akhirat. Ya, hari akhirat Quran akan datang mengadu pada Allah. Ya Allah, Fulan bin Fulan ni masa hidup hari tu dia sentiasa baca aku, dia sentiasa tilawah tadabbur aku. Maka aku dengan keberkatan yang ada ni, aku nak beri syafaat kepada dia yang sentiasa baca aku. Maka orang yang sentiasa dengan Al-Quran, yang baca Al-Quran, maka insya-Allah dia mendapat syafaat. Syafaat Nabi lain pula, ini syafaat daripada Al-Quran. Kemudian hadis lagi, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Hadis riwayat Tirmizi. Sesiapa yang membaca Al-Quran satu huruf daripada kitabullah, maka baginya satu kebajikan, dan satu kebajikan itu digandakan 10 kali ganda. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maknanya satu huruf Allah Ta'ala kira 10 pahala kita dapat. Alif lam mim.
maknanya alif 10, lam 10, mim 10, 30. Angka itu kelebihan. Itu bacaan biasalah. Lebih lagi pula kalau kita baca dalam bulan Ramadan, maka lagi berganda pahala dia. Lagi berganda pahala dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan muslimin, muslimat yang dikasihi sekalian, dalam kehidupan kita ni ada 3 benda. 3 perkara berkat. Yang mana 3 perkara ni bila kita buat ibadat padanya, pahala berganda, dan bila kita buat maksiat padanya, dosa pun berganda. Ada 3. Yang pertamanya masa. Ada masa yang berkat. Bila tiba masa ni kita buat ibadat padanya, pahala berganda. Tapi bila kita buat maksiat padanya, dosa pun berganda. Contoh Ramadan lah. Ni masa waktu Ramadan. Ni masa yang berkat ni. Masa yang disebut, dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka, dibelenggu syaitan. Lalu kita buat ibadat pada Ramadan, pahalanya berganda. Tapi bukan pahala je berganda, kalau buat maksiat pada Ramadan, dosa pun berganda. Itu yang pertama, masa. Yang kedua, tempat. Ada tempat yang berkat yang Allah pilih, Mekah, Madinah contoh. Ini tempat yang berkat, kita pergi buat ibadat, Masya Allah berganda pahala. Tapi bila kita pergi buat maksiat, dosa pun berganda. Masjid, rumah Allah, tempat yang berkat. Masuk masjid buat ibadat, banyak pahala dia. Ada orang dia masuk masjid, dia tak semayang, dia tak buat ibadat, dia curi tabung masjid. Mencuri itu berdosa. Tapi bila mencuri harta masjid, harta wakaf ni, dosanya lagi berganda. Yang ketiga, ada orang yang berkat. Orang yang berkat Allah pilih. Orang ni orang berkat. Tok-tok guru, alim-alim ulama ni orang berkat. Kita buat baik padanya, pahala berganda. Kita buat jahat padanya, dosa pun berganda. Jadi 3 ni. Jadi kita ni berada pada masa yang berkat. Masa yang biasa pun baca Quran, Nabi kata 1 huruf 10 pahala. Baca pula dalam Ramadan, digandakan lagi, dilipat gandakan lagi pahalanya, insya-Allah. Kan? Kemudian hadis lagi, terakhir hadis ini insya-Allah, ringkas tazkirah kita. Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kabaitil kharibi. Sesungguhnya orang yang tidak ada dalam dadanya sesuatu daripada Al-Quran, ia diumpamakan seperti rumah usang. Rumah usang, rumah kosong ni, biasa dalam kepala otak kita ingat apa? Kita ingat ada orang duduk, ada orang lain duduk, ada penunggu, kita kata, kan? Ada penunggu. Kalau ingat cerita Bujang Lapuk tu, kan? Pendekar Bujang Lapuk, 3 orang nak pergi bertapa tu. Siapa dia? Yang pendekar Mustar tu, Ramli pergi ke kubur, kan? Ajis masuk Telaga Buruk, Sudin masuk rumah usang. Jadi rumah usang ni orang ingat ada apa? Ada penunggu, ada hantu, ada jin, kan? Jadi orang yang tidak ada dalamnya Al-Quran, maka Nabi kata seperti rumah usang. Kan terbaru ni di Indonesia, kan, tuan-tuan baca Facebook, oleh kerana degil sangat ni rakyat Indonesia ni. Indonesia rasanya cuba cek balik, kan, orang suruh duduk di rumah, lockdown, duduk rumah, stay at home ni, degil juga keluar rumah. Maka ada mungkin ahli parlimen dia kot yang berhormat belah sana cadangkan, siapa yang degil ni, yang keluar rumah juga ni, tak mau ikut perintah ni, kita tangkap dia, letak di rumah hantu, letak di rumah usang, rumah lama. Cari bangunan lama, cari banglo-banglo lama yang orang tak duduk tu, letak situ, degil sangat kunci dia, ataupun letak dalam rumah usang tadi, kan? Maknanya apa? Kita pun tahu rumah usang ni rumah yang berhantu, rumah yang ada penunggu. Maka Nabi kata orang yang hatinya, jiwanya tidak ada Al-Quran, maka ibaratnya rumah usang. Maknanya apa? Dadanya, hatinya, hati yang berpenunggu, hati yang berhantu, kan? Jadi insya-Allah
Mudah-mudahan manfaat Ramadan ni kita buat sungguh-sungguh lah. Ya, kita rebut sungguh-sungguh peluang yang ada dalam Ramadan. InsyaAllah mudah-mudahan bila habis Ramadan nanti, sebab tu hikmah bila habis Ramadan kita menyambut Aidil Fitri kan. Fitrah ni apa? Bukan semata-mata raya lah. Fitri ni kita kembali kepada fitrah. Ia ibaratnya bayi yang baru lahir. Bayi baru lahir ni fitrah, dosa tak ada kan, dia fitrah. Bila habis Ramadan kita sambut Fitri. Fitri ni apa? Sebab dosa-dosa dah diampunkan semua, segala kesalahan kita Allah hapuskan belaka. Habis Ramadan masuk Syawal, Fitri kita sambut, fitrah. Kita ni ibarat bayi yang baru lahir. Mudah-mudahan begitulah kita gunakan Ramadan untuk kita hapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu, dan insya-Allah kita berharap sungguh-sungguh Allah Ta'ala ampunkan dosa kita insya-Allah. Jadi cukup setakat tu ringkas tazkirah kita setengah jam. Mudah-mudahan diberi kebaikan dan manfaat pada kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan, selamat beramal, stay at home insya-Allah. Mudah-mudahan kita doa juga wabak ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.